Melayan perangai anak-anak setiap hari ya dengan keletah mereka ya, kadang-kadang menguji kesabaran ibu ayah sekalian, termasuklah diri saya. Hari ini saya ingin berkongsi dengan ibu ayah tentang 10 perangai anak-anak yang kita rasa nakal ya, tetapi sebenarnya tidak. Saya Dr. Nur Asilah binti Abdul Rahman dari Taska dan Tadika Permata Bijak Jalan PUJ 3/8 Puncak Jalil ingin berkongsi dengan anda. Yang pertama, tentu ibu ayah pernah mengalami situasi ini di mana kita melarang anak melakukan sesuatu ya, jangan duduk di situ, tapi anak tetap juga nak duduk di situ. Ya, apa yang kita larang itu juga yang dibuatnya. Ya, jadi situasi begini ibu ayah perlu sabar kerana sebenarnya otak anak-anak kita belum matang ya. Ada satu kawasan otak anak kita sebenarnya belum matang dan mereka sebenarnya tidak dapat mengawal emosi mereka. Kalau dibandingkan dengan kita ya, kita juga mampu mengawal emosi kita setelah kita dewasa ataupun setelah kita berumur, baru kita boleh mengawal emosi kita, contohnya nak marah dan sebenar dan sebagainya. Bayangkan anak-anak mana otak mereka belum matang, mereka belum dapat mengawal emosi mereka, kerana itulah mereka bertindak sedemikian. Jadi ibu bapa perlu faham dan jangan marah ya, jangan tak tentu pasal marah, kerana kita perlu faham bahawa inilah situasi sebenarnya keadaan otak anak kita yang belum lagi matang. Yang kedua, ibu ayah juga tentu mengalami situasi di mana tiba-tiba je, contohnya kita berada di shopping kompleks ya, pusat membeli belah, tiba-tiba je anak melompat dan melakukan aktiviti yang terlalu aktif ya pada masa tersebut ya. Ibu bapa perlu faham bahawa keadaan itu berlaku kerana terdapat stimulasi yang banyak ya, overstimulation. Alright, keadaan ini berlaku kerana keadaan persekitaran yang really stimulate, terlalu banyak stimulasi kepada otak anak menyebabkan mereka melompat, berlari dan melakukan aktiviti yang tidak pernah dibuat di rumah. Ini kerana keadaan persekitaran yang terlalu memberikan stimulasi yang terlalu banyak kepada otak anak-anak kita, menyebabkan anak-anak berlaku sedemikian. Jadi sebenarnya dalam keadaan demikian, kita bawa anak balik ya, di rumah mereka akan tetap berkeadaan overaktif ya, melompat sana, melompat sini. Jadi sebenarnya beri anak satu masa time to rest ya. Keep the environment quiet ya. Letak mereka di satu sudut yang tenang, yang tidak ada bunyi, bagi mereka bertenang supaya stimulasi yang terlalu banyak tadi boleh lenyap ataupun boleh kurang dari ingatan mereka. Yang ketiga, contohnya adalah di mana anak-anak tidak ada mood ya, ataupun mereka tidak pandai untuk menyatakan mood mereka ya. Seperti juga kita ya, kadang-kadang kita tak ada mood ya. Anak-anak perlu dibantu untuk membezakan emosi ataupun mood mereka. Contohnya bila anak-anak lapar, anak-anak penat ya, anak-anak kita rasa mengantuk, mereka memberikan ekspresi yang tidak sampai ataupun ekspresi yang salah kepada kita. Jadi kita tafsirkan sebagai anak-anak ini nakal, tetapi sebenarnya mereka mempunyai tujuan untuk menyatakannya lain daripada yang sebenarnya. Jadi ibu ayah perlu membantu anak-anak untuk menyatakan perasaan mereka yang sepatutnya. Ada kalanya ibu ayah mendapati bahawa anak-anak memberikan reaksi yang terlampau, di mana mereka mengamuk ya. Sebenarnya mengamuk itu adalah menunjukkan ekspresi dalaman mereka seperti marah dan sebagainya. Jadi ibu ayah perlu memberikan ruang kepada mereka ya, bagi ruang anak-anak kita, biar dia melalak, biar dia menangis, biar mereka meraung dan sebagainya, bagi masa mereka supaya emosi mereka dikeluarkan ya, dia express their emotion, diluahkan, diventilate out ya. Dan selepas
mereka reda, barulah kita pujuk anak-anak kita. Yang kelima, ibu ayah juga perasan ya, anak-anak kita sangat aktif ya. Kalau di rumah mereka melompat kerusi, mereka merangkak, mereka main entah apa mainannya sampai rumah kita berserak-serak ya. Biarkan mereka, kerana aktiviti fizikal adalah sangat penting kepada mereka, kerana lagi aktif mereka, lagi meningkat ataupun memudahkan pembesaran fizikal mereka, kerana ini adalah dunia kanak-kanak. Aktiviti fizikal yang cukup akan merangsang perkembangan otot supaya cepat matang ya, dan ini adalah sangat bagus untuk anak-anak. Jadi biarkan mereka bermain, biarkan mereka melakukan aktiviti yang kita kadang-kadang rasa budak ni tak boleh duduk diam. Budak memang tidak boleh duduk diam, dan biarkan mereka dengan pergerakan fizikal mereka yang kita rasa keterlaluan, because budak adalah budak, kids are kids. So we are adults, so we must understand, kita perlu faham bahawa mereka adalah kanak-kanak, aktiviti fizikal sangat penting untuk mereka, dan lagi aktif mereka, lagi cepat pembesaran badan mereka. Pernahkah ibu ayah mengalami situasi di mana kita nak anak kita pakai baju lengan panjang sebab sejuk ya, ataupun seluar panjang, tapi anak tetap juga nak pakai baju pendek, baju tangan pendek, seluar pendek ya. Kita nak macam tu, kita marah, dia tak nak juga nak buat apa yang dia nak ya, dan itu adalah disebabkan mereka cuba membentuk keputusan mereka sendiri ya. Mereka cuba membuat keputusan mereka sendiri, dan kita perlu memberi ruang ya anak untuk membuat keputusan mereka sendiri. Walaupun benda tu kadang-kadang bertentangan dengan keadaan, mereka sebenarnya tak faham. Tetapi bagi peluang anak untuk membuat keputusan sendiri, dan kita bagi choice, bagi pilihan ya, dan jangan marah mereka, kerana itu adalah menunjukkan kematangan fikiran mereka. Pernahkah ibu ayah mengalami situasi di mana kita nak yang terbaik, yang terburuk juga dilakukan oleh anak ya. Contohnya ya, semasa makan kita nak jangan tumpahkan makanan, tapi yang tu juga yang anak buat, hampir bersepah-sepah ya. Yang terbaik, yang terburuk juga yang dilakukan ya. Ini adalah kerana ibu ayah perlu faham ya. Ini adalah kerana mereka sebenarnya kanak-kanak. They are not adult like us. Mereka bukannya dewasa. Jadi walau berhati-hati, macam mana pun mereka tetap akan melakukan kesalahan. Jadi jangan marah anak-anak jika ini berlaku ya. Nasihat mereka ya, ataupun yang lebih bagus adalah puji mereka ya. Puji mereka ya, hari ini Adam dah improve ya, hari ini Adam lebih baik dari semalam ya. Adam akan cuba untuk melakukan yang terbaik, walaupun yang terbaik itu tetap tidak bagus untuk kita. Jangan sekali marah kepada anak-anak. Yang ke-8, anak-anak suka bermain ya. Memang semua anak-anak memang suka bermain. Jadi jangan ibu ayah marah sekiranya anak memang nak bermain je. Ibu ayah selalu membebel anak Aminah ni main je pandai ya. So that's not the word that you should say. Itu jangan, ibu ayah jangan cakap macam tu ya. Sebenarnya bermain ni sangat penting bagi anak-anak ya. Bermain akan mempercepatkan perkembangan emosi anak ya, komunikasi, daya komunikasi, dan juga fizikal anak-anak ya. Kepekaan kepada persekitaran, kekuatan fizikal ya, dan immunity sendiri ya. Disebabkan oleh mereka aktif, daya ketahanan badan mereka akan bertambah ya. So ibu bapa perlu tahu dan faham bahawa aktiviti fizikal, bermain sangat penting kepada anak-anak ya. Jadi beri mereka masa untuk bermain, terutama dengan kawan-kawan ya. Jangan hanya kurung mereka di dalam rumah ya. Bagi mereka masa untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan, kerana ini adalah sangat penting untuk perkembangan mereka, bahasa mereka ya,
dan emosi mereka ya di masa hadapan. Yang kesembilan, anak-anak akan ikut mood orang dewasa. Ya, ini ibu ayah perlu berhati-hati. Di rumah kita, sekiranya kita sangat marah ya, jangan kita luahkan di hadapan anak-anak ya. Sekiranya kita penat ya, kawal perasaan dan emosi kita. Sekiranya kita sedih ya, jangan tunjukkan di hadapan anak-anak kita. Mood orang dewasa akan diikuti oleh anak-anak ya. Ini terbukti, contohnya satu keluarga di mana ibu bapa sentiasa bertengkar ya, meluahkan perkataan-perkataan yang bad words ataupun perkataan-perkataan yang kesat dan sebagainya ya. Anak-anak apabila mereka ke sekolah, mereka akan tetap dengan emosi yang sama disebabkan oleh suasana emosi di rumah tersebut telah terbentuk dalam diri mereka ya. Jadi mereka akan menjadi seorang yang cepat pemarah, menggunakan kataan-kataan yang tidak elok ya dengan persekitaran kawan-kawan mereka ya. Berbanding dengan anak-anak di mana di rumah sentiasa diberi keadaan yang positif, aman, tenang, ibu ayah sentiasa bercakap baik ya, sentiasa memberikan pujian dan sebagainya. Keadaan anak tersebut apabila mereka di luar sana, mereka akan lebih tenang ya, kurang marah ya, dan lebih pandai berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka. Akhir sekali, yang ke-10 adalah perkara yang tidak konsisten ya. Jika kita mengarah ataupun memberi nasihat kepada anak-anak, kita perlu konsisten ataupun berterusan dengan benda yang sama. Contohnya, kita melarang anak-anak makan makanan ringan ya hari ini ya. Hari ini kita larang, besok kita larang, tapi tiba-tiba lusa kita bawa balik makanan ringan dan kita makan bersama dengan anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak rasa confused ya, rasa keliru. Ini ayah aku ni betul ke ni? Semalam tak bagi makan, hari ini boleh makan. Jadi ajaran yang kita berikan tidak akan lekat dalam pemikiran mereka kerana mereka keliru. Adakah benda ini boleh ataupun tidak boleh. Jadi maknanya apabila ayah makan, mana boleh lah ya. Jadi lusa apabila anak makan makanan ringan, kita tidak boleh marah ya. Kita tidak boleh marah kerana kita telah makan bersama-sama dengan mereka ataupun kita telah benarkan perkara tersebut dilakukan ya. Jadi arahan kita, nasihat kita perlulah konsisten ya, supaya pemikiran anak-anak tidak keliru dan mereka boleh membentuk perangai yang kita mahukan. Jadi banyak perangai anak-anak kita sebenarnya adalah lahir dari keadaan otak mereka yang belum lagi matang ya. Jadi ibu ayah perlu sabar dan faham bahawa situasi berikut adalah disebabkan oleh keadaan anak kita ya. Keadaan emosi yang tidak stabil, keadaan mengamuk, ada sebab-sebabnya. Jadi ibu ayah perlu bersabar dan cuba mendidik anak-anak kita dengan situasi yang positif, jangan sekali marah ya. Sentiasa nasihat anak-anak kita, insya-Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang baik.